Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Husin Ismail. Saya Umi Masitas Osman. Berita-berita utama malam ini. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam mengadakan keberangkatan tidak berjadual ke Jabatan Logistik Pasukan Polis di Raja Brunei. Negara Brunei Darussalam menyokong pelaksanaan garis panduan ke arah mengurangkan risiko kesihatan para penumpang dan pekerja di lapangan terbang. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanah Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'dul Khairiwaddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam tengah hari tadi mengadakan keberangkatan tidak berjadual ke Jabatan Logistik Pasukan Polis di Raja Brunei PPDB dan beberapa bahagian di bawahnya di Kadong. Keberangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia merupakan susulan daripada mesyuarat tertutup bersama pegawai-pegawai kanan PPDB Kelmarin. Keberangkatan ini bukan sahaja memastikan kepincangan dapat diberi perhatian, bahkan dapat diatasi. Jabatan Logistik antara lain bertanggungjawab memastikan keperluan logistik dan teknikal yang mencukupi untuk PPDB. He's understaffed for the whole nation. These are some of the civilian staff. No, but I think he's understaffed for the whole nation. I mean, the whole nation will be paralyzed. Just a few people cannot do it. But less than 5. Less than 5? Yeah, including the engineer. Including the engineer. Sama je? 45. Now? 29. Banyak yang sudah bersara and then belum kena ganti. But the audit is now checking this. Audit rechecking. No response. Maybe you give all the input already to the pentadbiran. So you can put that very slow. Keep it here. Once we can close the project, pun we will usahakan untuk menghapuskan. Belum pakai lagi. Ada sudah berpakai. Sudah pakai. Bagas officers pakai, and then didapati ada kerosakan, especially on the screen, it always leak or the back. But the laptop for the police is still there. Admin, pentadbiran for the whole jabatan, fair apa semua. So all here. Yes. How many people? 13. Satu saja. Tugasnya. Everything black out. Important. We ask question. Still nothing happened. Jabatan ini mempunyai 8 bahagian, antaranya quartermaster, pemeliharaan elektrik dan peralatan keselamatan lapangan terbang, pentadbiran, pengangkutan dan bengkel dan teknologi maklumat. Projek awal-awal untuk kita sebenarnya, just to check all the yang standby 24 jam ada 2 orang. Baginda meneruskan keberangkatan ke bahagian quartermaster. Last time, the police can see when they are down. One of them will pass away. Bahagian ini bertanggungjawab menyediakan dengan kemas dan bersih kelengkapan serta peralatan.
Our one we use currently, our standard issue pada masa ini. I can use the Ada yang juga dibekalkan Pakai. kepada, yes. Ada juga yang dibekalkan that kepada. is too long for them. Tapi, Ini the standard. The standard. Turut menjadi tumpuan baginda bahagian pemeliharaan elektrik dan peralatan keselamatan lapangan terbang. we waiting for approval. How many motorcycle? Yang masa ini digunakan. Baginda meninjau dengan lebih dekat lagi bahagian bengkel kenderaan PPDB. Menjadi hasrat Kebawah Duli Yang Maha Mulia agar PPDB memiliki peta korporat perancangan strategik yang akan dapat memperbaiki semua aspek kepimpinan, pengurusan, pentadbiran, latihan dan keupayaan logistik pasukan polis. Negara Brunei Darussalam telah mengambil alih giliran untuk menggalas tanggungjawab jawatan sebagai Setiausaha Agung ke-6 bagi Perhimpunan Antara Parlimen ASEAN AIPA bermula 1 Januari 2023 selama 3 tahun yang akan ditempatkan sepenuhnya di Jakarta, Indonesia. Dalam pada itu, Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Sri Laila Datuk Seri Setia Awang Haji Abdul Rahman bin Datuk Setia Haji Muhammad Taib yang di-Pertua Majlis Mesyuarat Negara menerima kunjungan hormat daripada Puan Yang Terutama Dayang Siti Rozai Merianti binti Datuk Seri Laila Jasa Haji Abdul Rahman, Setiausaha Agung Perhimpunan Antara Parlimen ASEAN. Antara perkara yang dibangkitkan semasa kunjungan hormat tersebut adalah membincangkan strategi utama struktur AIPA mengenai kewibawaan peranan ketua atau speaker Parlimen ASEAN berkaitan isu-isu yang telah dipersetujui di Perhimpunan Agung AIPA. Ini termasuklah dalam menyelesaikan isu-isu serantau yang sentiasa dibangkitkan oleh orang ramai yang disalurkan kepada Parlimen masing-masing. Puan Yang Terutama akan sentiasa memberi dokongan dan kerjasama berganding bahu bersama ASEAN dalam menangani isu-isu serantau dan antarabangsa. Yang Berhormat yang di-Pertua Majlis Mesyuarat Negara dengan Puan Yang Terutama juga bertukar-tukar fikiran mengenai kaedah untuk menambah baik organisasi AIPA, terutama sekali di dalam syarat-syarat kemasukan negara-negara pemerhati. Juga hadir yang dimuliakan Pihin Orang Kaya Pekermajaya Datuk Paduka Awang Haji Judin bin Haji Asar, Setiausaha Majlis Mesyuarat, Menteri-Menteri Kabinet dan Jurutulis Majlis-Majlis Mesyuarat. Majlis diadakan di bangunan Dewan Majlis. Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi dengan kerjasama berbagai pihak secara bersepadu akan sentiasa memastikan dan mengutamakan tahap keselamatan yang terbaik demi kesejahteraan pengguna-pengguna lapangan terbang di samping meningkatkan tahap keyakinan orang ramai melalui projek-projek inovatif dan berteknologi selaras dengan hala tuju ke arah mencapai visi negara pintar. Menteri Pengangkutan dan Infokomunikasi dalam perutusan sempena Hari Penerbangan Awam Antarabangsa 2022 menyatakan sektor penerbangan negara Brunei Darussalam melalui lapangan terbang antarabangsa Brunei menyaksikan peningkatan di dalam permintaan ruang penerbangan kargo untuk import dan ekspor berikutan dengan penambahan operasi pengendali kargo udara di lapangan terbang. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Pengiran Syamhari bin Pengiran Datuk Paduka Haji Mustafa berkata, negara Brunei Darussalam selaku negara ahli International Civil Aviation Organisation ICAO melalui Jabatan Penerbangan Awam DCA, Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi menyokong usaha-usaha ICAO dalam melaksanakan garis panduan Council Aviation Recovery Task Force CAT bagi langkah-langkah mitigasi untuk mengurangkan risiko kesihatan pada penumpang dan pekerja-pekerja di lapangan penerbangan. Garis panduan tersebut akan dapat meningkatkan lagi keyakinan orang ramai, pekerja penerbangan, rangkaian bekalan global dan pihak kerajaan.
Pada tahun 2022, lapangan terbang antarabangsa Brunei telah menunjukkan pertumbuhan kemasukan dan perlepasan trafik udara yang sangat menggalakkan. Ke arah matlamat untuk memberikan perkhidmatan yang terbaik kepada penumpang-penumpang di sepanjang perjalanan mereka, Jabatan Penerbangan Awam bersama-sama dengan pihak berkepentingan akan terus bekerjasama demi mematuhi piawaian keselamatan dan sekuriti penerbangan awam di samping berusaha menjamin keselesaan dan kelancaran proses-proses penerbangan secara menyeluruh. Hari Penerbangan Awam Antarabangsa disambut secara global pada setiap 7 Disember bagi memperingati penubuhan ICAO. Tema sambutan bagi tempoh tahun 2020 hingga 2023 ialah Advancing Innovation for Global Aviation Development. Galeri pameran di Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hassanal Bolkiah akan mula beroperasi semula bagi kunjungan orang ramai bermula Isnin 12 Disember 2022. Semasa sidang media mengenainya petang tadi, Dr. Haji Awang Muhammad Hussein bin Pihin Penyurat Haji Awang Ahmad, pemangku pengarah Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hassanal Bolkiah, memberikan maklumat-maklumat dan info-info penting mengenai pembukaan semula Balai Khazanah berkenaan. Terdapat 9 galeri di Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hassanal Bolkiah, yang mana galeri pertama adalah Galeri Kebestarian Raja, yang kedua adalah Galeri Mushaf, ketiga Galeri Rambut Mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, galeri keempat adalah Asar Sahabat, iaitu kesan peninggalan daripada para sahabat, dan galeri kelima adalah Warisan Ilmu 1, galeri keenam Warisan Ilmu 2, manakala galeri ketujuh adalah Galeri Tanda-tanda Kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, dan galeri ke-8 adalah Galeri Astronomi, dan galeri terakhir iaitu galeri 9 adalah Galeri Kesenian Islam, Tongkat dan Tasbih. Galeri-galeri tersebut akan dibuka untuk kunjungan orang ramai mulai pukul 9 pagi hingga 5 petang pada setiap hari kecuali hari Jumaat. Tiket masuk boleh diperoleh di kaunter-kaunter tiket dalam bangunan Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hassanal Bolkiah. Maklumat lanjut layari laman sesawang www.bkishhb.gov.bn atau Facebook Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hassanal Bolkiah BKISHHB atau Instagram bkishhb.bn. Jangkitan HIV perlu dikenal pasti dan dirawat pada peringkat awal. Ikuti bahan beritanya selepas ini. Individu yang dijangkiti HIV boleh menikmati hidup normal jika didiagnos awal, terutama ketika sistem imun mereka masih lagi kuat. Jika sebaliknya, mereka masih berpotensi dapat bertahan jika mendapatkan rawatan segera. Namun perlu diingat, jika tidak dirawat, ia akan berubah kepada AIDS dan menyerang sistem imun yang lemah. Justru sebelum mendapatkan perubatan HIV adalah penting yang jangkitan tersebut dikenal pasti dan dirawat pada peringkat awal. Ini termasuk bagi anak damit dan kanak-kanak yang menghidapi HIV. We always need to treat opportunistic infection before we start the HIV medication. In babies, in children, it's a slightly different because generally the disease or the infection tend to progress rapidly. So it's important that pregnant ladies are being checked early in our local setting to prevent the transmission of the HIV infection to the unborn child, and also if the mother is positive, the baby is also being tested early.
Majlis AIDS Negara Brunei Darussalam berusaha untuk memberigakan kepada orang awam dalam meningkatkan kesedaran melalui inisiatif-inisiatif seperti program kesedaran HIV bagi rakan sebaya dan belia atau HAPPY. They are actively, doing this awareness program and educational program for, adolescents and young adults. They go to schools and also higher educational institutions throughout the year. Also, through MOH, there's also ad hoc awareness and educational program for employees, both in the private and the public sectors. Sepanjang usianya yang kini telah mencecah 50 tahun, Hospital Suri Seri Begawan Kuala Belait telah menjalani transformasi perkembangan dalam pelbagai aspek perkhidmatan dan penyediaan prasarana. Ia tidak lain bertujuan memberikan perkhidmatan perubatan yang efisien, efektif dan berkualiti tinggi. Sejak mula beroperasi pada 3 Oktober 1972, hospital ini pada awalnya hanya menempatkan 185 buah katil. Namun kini hospital ini mempunyai 13 ward dengan kemudahan 222 buah katil di samping berhasil mengembang luaskan perkhidmatannya dalam pelbagai bidang kepakaran. Di antaranya perubatan dalaman, pembedahan umum, kecemasan, bilik bedah, dialisis, endoskopi, klinik-klinik pakar, perkhidmatan kesihatan bersekutu, pergigian, psikiatri, radiologi, makmal dan farmasi. Dari segi prasarana bangunan, beberapa bangunan perkhidmatan dan penambahbaikan telah dibuat. Salah satu perancangan Hospital Suri Seri Begawan adalah pembinaan blok baru unit kekemelangan dan kecemasan melalui projek rancangan kemajuan negara ke-11 yang telah diluluskan. Dengan adanya blok ini, kapasiti unit kekemelangan dan kecemasan akan meningkat dari 10 buah katil kepada 20 buah katil keseluruhannya. Sempena sambutan Jubli Emas Hospital Suri Seri Begawan, pelbagai aktiviti disediakan bagi memeriahkan lagi sambutan tersebut. Antaranya Hari Karnival Keluarga, kempen derma darah, pemeriksaan kesihatan, majlis khatam Al-Quran dan beberapa kejohanan sukan yang dirancang pada awal tahun depan. Hubbul Quran atau mencintai Quran diterapkan dalam bengkel berkenaan yang dianjurkan oleh pejabat unit dakwah daerah Belait ke arah memberikan pendedahan dan memantapkan lagi bacaan ayat suci tersebut bagi kaki tangannya dan para mu'alaf sekitar daerah Belait. 28 peserta menghadiri bengkel selama 2 hari yang diadakan di Masjid Muhammad Jamalul Alam Kuala Belait. Projek ini bertujuan untuk memberikan penghayatan dalam mentahsin bacaan Al-Quran dan tadabbur Al-Quran bagi semua golongan terutama para mu'alaf. Bengkel merupakan inisiatif untuk melahirkan golongan yang selalu menjaga bacaan dan menghayatinya di samping membantu peserta dalam meningkatkan kemahiran, kesungguhan dan rasa cinta kepada Al-Quran. Di akhir bengkel, para peserta menerima sijil penyertaan disampaikan oleh Awang Ruslan bin Haji Sulaiman, pemangku pengarah Pusat Dakwah Islamia. Belia menjadi tunggak utama dalam menentukan hala tuju dan kemajuan sesebuah negara. Kepentingan generasi belia itu terletak pada peranannya sebagai pemangkin kemajuan dan pembangunan negara. Awang Hazwan bin Suhaini, pemilik Gentleman Stitch, menyahut seruan tersebut dengan menceburi bidang pereka sut lelaki. Muhammad Daud Haji Tuah membawakan laporannya. Awang Hazwan mencabar dirinya untuk mengusahakan dan menghasilkan sutnya sendiri, memandangkan di negara ini bidang tersebut dimonopoli oleh orang luar. Oleh sebab itulah, beliau bertekad untuk mengusahakan kedai Gentleman Stitch yang sekaligus menjadi jenama Melayu Brunei pertama dalam sut lelaki. Pada awalnya saya bermula daripada rumah ke rumah untuk menyukat and then fitting and juga memberikan delivery ke rumah mengantar suits. And then pada tahun 2020 di sanalah Gentleman Stitch bermula operasi di tempat yang disediakan
pada bulan 10 2020. Pada awalnya saya belajar tentang fashion dulu, cara-cara bergaya, and then sudah batah dalam itu I want to know the details lah lagi pasal baju. Macam mana jahitan baju ni, macam mana cara membuat baju kemeja, and then ngam lagi pada tahun itu cerita Kingsman baru keluar, dan lebih lagi membuatkan saya semangat untuk belajar. Rancangan masa depan Gentleman Stitch, insya-Allah saya ingin melanjutkan pembelajaran membuat suits lebih detail lagi. Rancangan jangka masa panjang Awang Hazwan mempunyai perancangan untuk mengembangkan lagi perniagaannya, di samping berharap apa yang dilakukannya dapat memberi sumber inspirasi kepada belia untuk mengembangkan industri fashion tempatan. Muhammad Dan Haji Tua melaporkan untuk Berita RTB. Musim cuti sekolah pada akhir tahun selama sebulan adalah waktu yang dinanti-nantikan oleh para pelajar. Tetapi dalam konteks pembelajaran seluruhnya, cuti yang dimaksudkan tidak bermakna anak-anak langsung melupakan pelajaran atau perkara-perkara yang ada hubung kait dengan pembelajaran. Saifullah Haji Muhammad meninjau suasana pelajar memanfaatkan cuti persekolahan dengan pelbagai aktiviti yang berfaedah. Memandangkan peranan ibu bapa sama pentingnya dengan pendidikan formal di sekolah, ada di antara ibu bapa mendedahkan anak-anak dengan kerja-kerja rumah seperti mengemas dan membersihkan selain kegiatan sosial yang berfaedah. Turut mengisi masa dengan aktiviti berfaedah semasa musim cuti ialah para pelajar Institut Pendidikan Tinggi yang mengadakan lawatan ke tempat-tempat bersejarah dan menarik di negara ini. I like macam sejarah Brunei itu di sini macam dia ceritakan in detail lah, macam ada barangnya tu ada di sini, and dia showcase macam in a very ada detailsnya lagi apalah. Regarding the shipwrecks in Brunei here, it's very quite interesting lah to see actually Brunei dapat penemuan pasal tentang ni apa the dishes here and then everything from all around the world. Melancong ke luar negara juga merupakan suatu bentuk pendidikan kepada anak-anak bagi ibu bapa yang berkemampuan. Ini kerana pengalaman baharu dapat diperolehi dari perjalanan di luar negara. Memberi peluang sebagai pendedahan kepada mereka lah apa yang sebenarnya berlaku nanti suasana umrah. Alhamdulillah, excited lah pasal andang niat kalau habis sejak COVID ni, the first thing kami akan buat umrah. Macam itulah. We have all the necessary protection for them, like masks and everything. And yeah, hopefully this will be a good trip and for them to see the world again. Dorang kan lepas daripada periksa, so kira release tension dorang lah daripada macam teranah saja di rumah tu kan. Menanamkan budaya suka membaca adalah satu lagi kegiatan yang digalakkan semasa cuti persekolahan bagi meningkatkan perkembangan minda pelajar selain aktiviti membentuk origami untuk melatih kreativiti. Pengisian masa yang terancang dan aktiviti berfaedah setentunya memberi kebaikan kepada para pelajar semasa musim cuti persekolahan, sekaligus membimbing mereka untuk menjadi manusia yang pandai menghargai masa. Laporan Saifullah Haji Muhammad untuk Berita RTB. Status harian normal baharu COVID-19. 2 kes berada dalam kategori 5 iaitu memerlukan rawatan di unit rawatan intensif ICU. Kementerian Kesihatan memaklumkan 565 kes dilaporkan sembuh hari ini dan 1 kes kematian dicatatkan. Jumlah keseluruhan pemberian 2 dos vaksin COVID-19 bagi kanak-kanak
berumur 5 hingga 11 tahun 86.9%. Bagi remaja berumur 12 hingga 17 tahun yang mendapat 3 dos vaksin 62.2% dan liputan bagi rakyat dan penduduk negara ini yang mendapatkan 3 dos vaksin 78.9%. Kaunter-kaunter perkhidmatan pendaftaran dan pengambilan kad-kad pengenalan di Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan JIPK dikemas kini bermula esok 8 Disember 2022. Ini termasuk pemindahan sementara kaunter-kaunter perkhidmatan pendaftaran dan pengambilan khusus bagi kad pengenalan hijau. Pemindahan tersebut bertujuan untuk mengatasi jumlah nombor yang terhad disebabkan oleh jumlah orang ramai yang mendaftar melebihi had kapasiti yang dapat diberikan di Ibu Pejabat dan pejabat-pejabat cawangan. Bagi daerah Brunei dan Muara di Dewan Pengiran Lela Cetria, Jabatan Kastam dan Eksais Diraja, Jalan Menteri Besar. Bagi daerah Belait, Dewan Bandaran Kuala Belait, daerah Belait. Manakala bagi daerah Tutong, kaunter-kaunter perkhidmatan pendaftaran dan pengambilan bagi kad pengenalan kuning, ungu dan hijau akan berpindah secara sementara di Dewan Rumah Kediaman Rasmi Pegawai Daerah Tutong. Bagi pendaftaran kad pengenalan kuning dan ungu bagi daerah Brunei dan Muara dan daerah Belait adalah masih dikekalkan di Ibu Pejabat Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan dan Pejabat Cawangan JIPK di daerah Belait. Borang pendaftaran boleh dimuat turun melalui laman sesawang JIPK dengan menyertakan dokumen-dokumen yang diperlukan sebelum mendapatkan nombor-nombor giliran masing-masing. Maklumat lanjut hubungi email dan nombor yang tertera. Seorang pekerja warga negara Indonesia dipercayai lari dari majikan. Sebarang maklumat mengenai Suhaimi memegang pasport bilangan C8468311 hubungi Balai Polis Penaga di talian 3227984 atau talian kecemasan polis 993 atau mana-mana balai polis yang berdekatan.